Sekali lagi kita bersama saudara dari Stadium Shah Alam, Stadium Kebanggaan Negeri Selangor Darul Ehsan. Sebentar lagi akan dilangsungkan perlawanan separuh akhir yang kedua di antara Selangor dan Singapura. Dua pasukan yang memang tidak perlu diperkenalkan lagi dalam kancah pertandingan bola sepak, yang juga untuk merebut Piala Keagungan permainan bola sepak di negara kita. Kedua pasukan ini pernah bertemu sebanyak 21 kali dalam perlawanan akhir Piala Malaysia ataupun Piala Melaya ataupun Piala HMS Melaya yang mula diperkenalkan pada tahun 1921. Jadi malam ini Selangor yang ketinggalan dengan 0-1 selepas mereka dikejutkan oleh jaringan awal Fandi Ahmad ingin menebus maruah dan menebus kampaan tersebut, bersandarkan kepada sokongan padu penyokong-penyokong mereka yang berada di stadium ini sejak daripada pukul 4 petang tadi. Kalau perlawanan di antara Selangor dan Kedah Darul Aman telah berjaya menarik minat hampir 90,000 orang penonton membanjiri stadium ini, tetapi pada malam ini saudara, kurang daripada jumlah tersebut. Hanya pada jangkaan saya 70,000 orang saja berada di sini, termasuklah 2,000 sehingga 3,000 orang penyokong-penyokong dari seberang tambak. Singapura ialah juara Downhill Liga Perdana 1994 selepas mereka mengutip 62 mata daripada 30 perlawanan. Sementara Selangor pula hanya menduduki tempat yang ke-7, tapi kali ini di bawah bimbingan jurulatih yang telah berjaya mengemudi mereka sehingga layak ke perlawanan akhir kali yang terakhir, iaitu pada tahun 1961, Ken Warden. Mereka ingin mencatatkan sejarah itu sekali lagi. Ning Ahmad Yaakob, Abdul Rahman Haji Muhammad di sebelah kiri kita, dan saudara Omar Ahmad dari Negeri Sembilan mengiringi 22 orang pemain masuk ke tengah padang untuk memulakan perlawanan ini bila-bila masa sahaja. David Lee, Borhan Abu Samah dan Malik Awab adalah antara muka dan juga pemain yang akan mengemudi pasukan dari seberang tambak ini melayakkan diri sekali lagi ke perlawanan akhir yang telah pun mereka lakukan pada tahun lalu, namun kecundang di tangan pasukan Kedah Darul Aman dengan 0-2. Baiklah, kita tinjau barisan pemain-pemain yang akan diturunkan oleh kedua pasukan. Selangor terlebih dahulu selaku tuan rumah terpaksa melakukan dua perubahan untuk menggantikan dua tulang belakang mereka yang tidak dapat beraksi pada malam ini. Ismail Ibrahim dan Ashraf Hanafiah adalah dua pemain yang terpaksa menjadi penonton. Dari pengganti kepada Ismail dan Ashraf ialah Rahman Ragunathar selaku sweeper, dan juga Jaya Kantan yang mengambil alih posisi lamanya iaitu back kiri, dan Keisan Bagamaran akan beraksi di posisi bek kanan. Kalkanov dan Alistair, dua pemain import yang akan sama-sama membantu Selangor mencapai cita-cita mereka untuk memenangi sekali lagi pertandingan Downhill Piala Malaysia yang kali terakhir mereka menangi. Singapura pula malam ini tidak banyak perubahan yang dilakukan walaupun mereka terpaksa turun tanpa Rafi Ali, tetapi itu bukanlah satu tugas berat kepada Douglas Moore kerana pengganti kepada Rafi Ali menunggu begitu ramai sekali di belakang seperti Steven Tan ataupun Saswa di mata Dasuki. Tetapi hari ini Selvaraj yang diberikan kepercayaan sekali lagi oleh Douglas Moore untuk sama-sama berjuang dengan 10 pemain yang lain. Tong Hai kembali dalam kesebelasan utama. Kadir Yahya juga begitu juga dalam kesebelasan pada malam ini. Nazri Nasir, Fandi Ahmad dan Saswa di mata Dasuki. Tidak ada tempat untuk Steven Tan yang hanya diletakkan sebagai pemain simpanan saja pada malam ini oleh pasukan Singapura.
Dari Selangor yang kali terakhir menjulang Piala Malaysia pada tahun 1986 dengan mengalahkan pasukan Johor 6-1 di Stadium Merdeka. Dan inilah barisan pemain-pemain pasukan pelawat. Mereka akan diketuai oleh Fandi Ahmad dan Abbas Saad. Laporan dan juga prestasi mengenai kedua-dua pemain ini amat mengerikan kepada jurulatih pihak lawan. Tetapi saya percaya Ken Warden yang pernah membimbing seketika pasukan Singapura pastinya telah pun dapat membaca akan bahaya yang mendatang itu. Malik Rahman hari ini diberikan tugas selaku ketua pasukan Selangor. Tugas yang memang jarang-jarang sekali diberikan kepada pemain muda. Tetapi Malik, bekas pemain kebangsaan, mendapat kepercayaan dari Ken Warden. Baiklah saudara, kita ke tengah padang. Singapura berjersey putih melancarkan serangan, memulakan permainan sebentar tadi. Ini dia Raymond. Tampanan pertama yang dilakukan oleh Abbas Saad. Singapura juga kepingin untuk meneruskan tradisi keunggulan juara-juara yang pernah menjulang Piala Malaysia ini dahulu. Bermula dengan kejayaan Johor pada tahun 91, diketuai oleh Pahang dan juga pasukan Kedah Darul Aman. Masing-masing muncul sebagai juara liga dan seterusnya muncul sebagai juara doubles ataupun juara berganda. Kali ini sudah pasti tekanan terhadap pasukan Singapura. Sepakan percuma. Selepas Ravichandran mengkasari Fandi Ahmad, Kalkanov diberikan tugas untuk mengawal Abbas. Ravichandran untuk mengikori Fandi Ahmad. Malik akan mengambil sepakan ini, membiarkan kepada Nazri Nasir. Dibiarkan semula kepada Malik Awab. Itu antara strategi yang cuba dilakukan oleh Singapura. Syahril tepukan, sorakan dan paketkan daripada penonton begini sudah dianggap biasa oleh kesemua pemain. Singapura merasainya di stadium mereka, Stadium Nasional, dengan paketkan kalang. Alistair Malik membuat clearance. Fandi. Kalkanov cuba campur tangan. Saswa di mata Dasuki. Menurut Douglas Moore, pemain-pemainnya harus berhati-hati dengan keadaan padang kerana lantunan bola boleh mengelirukan mereka. Singapura yang tiba awal di Shah Alam ini sempat menjalani latihan selama lebih kurang sejam untuk menyesuaikan diri dengan keadaan padang. Jadi sama-samalah kita perhatikan sejauh manakah mereka dapat menyesuaikan diri dengan keadaan ini. Malik. Agak goyah pertahanan Singapura dan juga pemain-pemain mereka. Malik Rahman cuba melakukan percubaan. Sambil itu beliau sebentar tadi berebut dengan Azman Adnan. Tepukan yang pertama untuk Malik. Seorang pemain muda yang berpotensi, tetapi ada kalanya prestasinya umpama yoyo, turun dan naik. Ada kalanya boleh beraksi sebagai perancang yang paling baik pernah disaksikan, tapi ada kalanya langsung tidak dapat beraksi dengan begitu baik. Sanba, bola sudah pun keluar terlebih dahulu. Serangan yang begitu pantas. Salzburg menunggu beliau tadi betul-betul di hadapan pintu gol untuk melakukan percubaan. Tapi sayang percubaan itu tidak dapat dikira kerana bola kawalan dari San Bagamaran tadi telah pun keluar terlebih dahulu. Namun itu juga boleh dianggap sebagai percubaan pertama dari pasukan tuan rumah, dan mereka perlu
perlukan gol awal untuk memulihkan semula semangat dan juga untuk mendapat kelebihan psikologi. Berjaya merampas. Beliau ditarik oleh Saswa di mata. Dasuki Nek Ahmad, seorang pengadil yang begitu tegas, ingin mengawal permainan ini setegas yang boleh, memberikan amaran lisan kepada Saswa yang melakukan kesalahan menarik Salzburg. Kita lihat sajalah reaksi daripada Salzburg yang penuh dengan determination untuk membantu pasukannya layak ke peranan akhir. Tapi sebelum itu beliau seharusnya terlebih dahulu mencari gol penyamaan untuk merapatkan jaringan gol secara agregat. Penyokong-penyokong Singapura yang berada di Stadium Shah Alam ini Abbas dan Fandi masih lagi belum dapat memegang bola sebagaimana yang mereka gemari selepas permainan masuk minit yang ke-6 ini. Sebaliknya kita dapat perhatikan bagaimana Selangor menguasai permainan sebagaimana yang telah mereka lakukan di Stadium Kalang baru-baru ini. Borhan Abu Samah, tahun lalu dalam pelanan akhir beliau tidak diletakkan sebagai pemain utama oleh bekas jurulatih PN Subaji. Dapat secara dilihat juga bagaimana Singapura cuba memperlahankan ritme permainan ini dengan membiarkan Selangor yang lebih banyak menguasai permainan. Itu corak persembahan yang telah mereka pamerkan setakat ini. Baru 7 minit. Sekali lagi sepakan percuma diberikan kepada Singapura dalam kawasan Selangor. Sementara itu pula saya diberitahu bahawa kedudukan di antara Pahang dan Kedah di Stadium Darul Aman Al-Usta masih lagi dengan kedudukan seri tanpa jaringan. Ini bermakna Pahang masih lagi mendahului secara agregatnya 2-0. Hantaran ke dalam diberikan kepada Singapura. Ini dia Selvaraj, pemain yang telah menjadikan 1 gol di Ipoh. Tidak ada sepakan percuma untuk Singapura. Tanpa Selvaraj, gembira penyokong-penyokong Selangor. Ialah pemain muda yang diketengahkan oleh Douglas Moore. Permainan diteruskan juga. Syaril, Alistair, yang pernah bersama dengan pasukan Singapura sebanyak 2 kali bermula pada tahun 1990. Terus mencari Azman Adnan, partnernya di Barisan Harapan. Tetapi David dapat membaca. Bola telah pun keluar. Langsung tidak ada ruangan untuk Abbas dan Fandi bergerak ketika ini. Alista, tugas laku sweeper bukanlah asing bagi Rehman. Nazri terpaksa menolak bola keluar, lontaran ke dalam Selangor.
atas lontaran itu diambil. Terus Selangor mendapat satu lagi sepakan percuma. Alistair Kalkanov dan pemain-pemain tinggi yang lain menunggu. Antara strategi yang dapat saya lihat ketika ini digunakan oleh Selangor ialah mereka tidak mahu membuang masa, tidak mahu melengahkan permainan. Setiap lontaran ataupun sepakan percuma yang mereka terima, mereka ambil dengan secepat mungkin. Hasan Miskam masih lagi belum diuji oleh Fandi ataupun pemain-pemain Singapura yang lain. Kalkanov dipersalahkan kerana menolak. Beliau tidak bermain dalam perlawanan di Terengganu selepas menerima 2 kad kuning. Jadi antara pemain yang perlu berhati-hati bagi Selangor supaya tidak memungut satu lagi kad kuning ialah Kesan Bagamaran. Kalau satu lagi kad kuning bermakna beliau tidak akan beraksi dalam peranan akhir kiranya Selangor layak. Abbas pula melakukan tackle yang lambat terhadap Kalkanov. Ini pergeseran di antara dua pemain yang dapat kita perhatikan, di antara Kalkanov dan Abbas Saad. Kali kedua beliau beraksi di peringkat separuh akhir musim lalu dengan pasukan Kelantan, tapi dikalahkan oleh Kedah. Bekas pemain skuad remaja kebangsaan Bulgaria yang berusia 28 tahun. Fandi. Selvaraj. Abbas berjaya merampas. Nazri Nasir menunggu di seberang sana. Singapura cuba mengambil kesempatan dengan ketiadaan Kalkanov. Selvaraj. Tampanan demi tampanan dibuat oleh pemain-pemain Selangor. Borhan. Charles Bush. Rancang di bahagian tengah. Syahril. Malik. Dengan kaki kanan Alistair melorongkan bola ke tengah padang, ke tengah kawasan penalti. Terlalu lemah tolakan yang dilakukan oleh Alistair. Kembali bola kepada beliau. Pemain-pemain midfield Singapura masih lagi belum dapat menyesuaikan diri, masih lagi belum dapat memegang bola sebagaimana yang mereka harapkan. Advantage diberikan kepada Malik Rahman dan Selangor. Lontaran ke dalam. Nazri dikasari oleh Malik. Kawalan bola yang tidak begitu teratur dari kedua pasukan ini, saudara. Kadir untuk Fandi. Fandi mencari ruang. Dengan kaki kiri beliau merembat. Sudah masuk minit yang ke-14. Ini percubaan pertama dari Fandi Ahmad. Kalau di Singapura tempoh hari pada hari Selasa yang lalu, beliau hanya memerlukan minit yang ke-4 saja untuk menewaskan Hasan Miskam, yang juga untuk gol tunggal dan gol kemenangan bagi Singapura.
Sekarang ini Borhan Abu Samah di sebelah kirinya. Saswa. Selvaraj. Wah, bahaya. Tackle yang dilakukan oleh Jaya Kanten. Kad kuning yang pertama akan dilayangkan oleh Ning Ahmad Yaakob terhadap Jaya Kanten yang pada pandangan saya gemar melakukan tackle sedemikian. Kita lihat sekali lagi, meluru begitu pantas sekali untuk menerjah ke arah Selvaraj, bekas pemain kebangsaan yang telah melepaskan satu sepakan percuma. Fandi diapit oleh dua pemain. Borhan biarkan saja oleh Hasan. Selvaraj tidak dapat menanduk dengan tepat. Merupakan gol kepada Selangor. Sejauh manakah keupayaan barisan midfield Selangor juga menjadi perhatian kita pada malam ini. Segala-galanya dikatakan bergantung kepada Zalsbush untuk mengumpan kepada Alistair ataupun Azman Adnan. Tapi malam ini beliau akan dicabar oleh Nazri Nasir dan juga Malik Awab. Ini dia Malik. Permainan banyak berat di sebelah Borhan Abu Samah, karena Borhan gemar untuk naik ke atas berbanding dengan Saswa di mata Dasuki yang cenderung untuk membantu Jang Jung dan juga Kadir Yahya. Jang Jung. Jaya Kanten. Kurang jauh mencari Alistair. Malam ini Alistair diawasi oleh Lim Tong Hai. Syahril beralih ke sebelah kanan pula. Itu banyak ruangan untuk Syahril. Hanya terdaya dilakukan oleh Borhan dan juga pertahanan Singapura yang lain ialah dengan menghantar bola-bola yang tinggi kepada Fandi Ahmad ataupun Ahmad Sa'ad. Alistair cuba mencari Zalsbush. Dapat menempatkan dirinya pada posisi yang begitu baik sekali untuk menanduk, tetapi tidak tepat kesasaran. Itulah Zalsbush yang sedang bermain tarik tali dengan Persatuan Bola Sepak Selangor mengenai kedudukannya pada musim hadapan. Bijak beliau mencari ruang, tetapi tandukannya tidak tepat kesasaran. Selain dapat melakukan perancangan yang begitu baik dari bagian midfield, Bush juga berkeupayaan untuk berada di posisi yang diharapkan bagi menjaringkan gol. Hanya satu gol saja setakat ini dari Zalsbush dalam pertandingan downhill Piala Malaysia, itu pun ketika menentang pasukan Johor di Johor Bahru pada 29 Oktober yang lalu. Pandai Abah sebenarnya di seberang sana Selvaraj. Saswa di mata Dasuki naik ke atas, membuat overlapping. Selvaraj, satu cross akan dilakukan mencari Fandi Ahmad. Kalkanov meluru terlebih dahulu. Apa yang boleh saya perkatakan setakat ini ialah mengenai kejituan barisan pertahanan untuk mematahkan setiap serangan yang dilakukan oleh pihak lawan. Malik. Rehman meluru pantas selaku sweeper untuk mematahkan serangan di antara Fandi dan Nazri. Zalsbush, Malik, Rahman agak leka.
Baru sekali lagi yang menjadi daya penarik di tengah padang. Azman, Syahril buat rembatan. Terlepas. Azman Adnan. Gol yang pertama. Kedudukan secara agregat ialah 1-1 ketika ini. Kalau mereka gagal untuk melakukan tindakan penyudah di dalam kotak penalti, kali ini mereka memerlukannya dari luar kawasan, dari Syahril. Kencang rembatannya. Teragak-agak David Lee untuk keluar. Beliau dapat menangkis serangan pertama dari Azman, tetapi yang kedua agak sukar kepadanya. Kita lihat sekali lagi, Syahril melepaskan satu rembatan yang begitu kencang sekali. Azman meluru seperti biasa, dan janjinya ditunaikan untuk gol pertama dan gol penyamaan secara agregat bagi Selangor. Minit ke-21 separuh masa yang pertama ini. Jadi itu gol yang ke-6 bagi Azman dalam pertandingan downhill Piala Malaysia. Barisan pertahanan Singapura agak goyah. Kad kuning kepada Jang Jung. Beliau sendiri agak hairan bagaimana pertahanannya dapat dibolosi selepas bermain baik sebentar tadi. Satu tackle yang lambat terhadap Tambah Gemaran. Kita masih ingat bagaimana George Bush dapat melepaskan satu sepakan percuma yang cantik ketika menentang Terengganu di stadium ini. Pemain Singapura membuat benteng, melepaskan kepada Alistair. Kali ini dapat dihalang oleh Jang Jung. Pada tahun ini mereka telah bertemu sebanyak 2 kali, iaitu dalam perlawanan Liga. Perlawanan di Stadium Merdeka ketika itu telah berkesudahan dengan seri 1-1. Kemudiannya di Stadium Nasional dimenangi oleh pasukan Singapura dengan 3-1. Dalam perlawanan Piala Malaysia, Singapura menang 1-0, tetapi sekarang Selangor yang amat memerlukan gol pendahuluan telah pun berjaya mereka perolehi. Sanba sekali lagi bertindak begitu pantas, mahu berhabis-habisan pada malam ini. Rabi lambat beliau. Sudah pasti penyokong Singapura mengharapkan gol tersebut akan mengejutkan pasukan mereka daripada lamunan yang seakan-akan masih lagi dibuai dengan perasaan kagum dengan keadaan stadium ini. Sepakan percuma diberikan kepada Singapura di seberang sana. Pastinya penyokong-penyokong merah kuning ini merasa puas ketika ini. Apa yang mereka hidamkan telah berjaya diperolehi. Sementara penyokong-penyokong Singapura pula terdiam.
Memanglah kelebihan satu gol bukanlah satu kedudukan yang kukuh, tetapi Singapura terpaksa menerima hakikat itu. Sepakan penjuru yang pertama dalam perlawanan ini. Mereka bermain di minit ke-24. 3 minit selepas Azman menjadikan gol pendahuluan. Malik perlahan saja. Keadaan yang kelang kabut di hadapan pintu gol Selangor. Kesemuanya sekarang ini berada dalam kawasan Selangor. Tidak offside. Tong Hai berada di hadapan. Hantaran kepada Selangor. Antara orang yang paling lega ketika ini ialah Ken Warden, yang telah meniupkan 1001 macam semangat kepada anak-anak buahnya. San Bagamaran yang berhabis-habisan ketika ini. Semuanya ingin melihat pasukan mereka mencapai kejayaan, melayakkan diri ke peranan akhir. Borhan, Salzbush, Fandi mengalami kecederaan. Selvaraj untuk Abbas. Tidak ada ramai pemain-pemain Singapura yang menunggu. Hanya Selvaraj dan juga Saswa saja sebentar tadi. Fandi masih lagi berada dalam kawasannya sendiri. Lemah hantaran dari Abbas Saad. Ramai pemerhati bola sepak yang berada di Stadium Nasional hari Selasa yang lalu menganggap bahawa Singapura begitu bernasib baik untuk menang dengan 1-0. Alistair. Menolak berlaku, tetapi permainan diteruskan oleh pengadil. Raymond Raghunathan. Tamparan dari Sanba dilihat saja oleh pemain-pemain mereka. Pemain-pemain Selangor seakan-akan terpaku dengan tolakan dari San Bagamaran tadi. Jaringan gol yang dilakukan oleh Azman Adnan jelas menunjukkan bahawa keupayaan Azman untuk melakukan follow up yang begitu pantas telah beberapa kali dapat saya lihat, dan mungkin saudara sendiri telah memperhatikan bagaimana tindakan pantas beliau untuk meluru ke hadapan melakukan percubaan selepas penjaga gol gagal menangkap dengan kemas. Syaril yang membuka ruangan kepada Azman tadi. Reman, Sanba, sampai kepada Alistair. Tampanan Fandi juga kurang kemas, malah telah melepaskan satu sepakan percuma yang sia-sia saja kepada Selangor. Lapangan offside terlebih dahulu Alistair. Dari keseluruhannya tidak banyak aksi yang menarik yang dapat kita perhatikan setakat ini. Rasanya ada baiknya juga kalau kita cuba meninjau keadaan di Stadium Darul Aman bersama dengan wartawan kami di sana, iaitu Jasni Syafi'i. Halo Jasni. Halo. Halo Zainal. Bagaimana dengan keadaan di Stadium Darul Aman ketika ini? Di Stadium Darul Aman sekarang ini Zainal, perlawanan pada masa pertama sudah pun masuk ke minit 26. Dan kedudukannya sekarang ini Kedah mendahului pasukan Pahang dengan 1-0 Zainal. Siapa yang menjadikan gol bagi pasukan Kedah? Ya,
Gol kena diperolehi melalui sepakan penalti pada minit ke-21 melalui jaringan yang disudahkan dengan begitu baik, Zainal, oleh Abdul Rahman Adigun Abdullah. Tendangan penalti ini mereka perolehi selepas Muhammad Fariza Ismail dijatuhkan dalam petak penalti. Begitulah gambaran yang dapat saya berikan di Stadium Darul Aman Al-Oscar ini, Zainal. Saya cuba ingin mendapat sedikit lagi, Jasni, ya, tentang barisan pemain-pemain yang diturunkan oleh kedua pasukan. Dan jika barisan pemain yang dijadikan ukuran malam ini, Zainal, saya rasa kita membuat sedikit perubahan dengan menurunkan kembali Abdul Rahman Adigun di barisan pertahanan. Kan dirinya pada posisi yang begitu cantik dan menerima hantaran yang begitu kemas juga dari Zolsbusch. Kadir Yahya sempat menanduk bola keluar. Sepakat telah pun diambil oleh Syahril. Azman. Lalu tinggi tandukan dari Alistair Edwards. Bermain sebanyak 4 kali dalam peranan akhir Piala Malaysia. Itulah pencapaian pribadi Alistair Edwards yang perlu dibanggakan oleh beliau. Bermula dengan Singapura pada tahun 90, diikuti oleh Johor tahun 91 dan kembali dengan Singapura pada tahun lalu. Agak terlewat untuk San Bagamaran. Douglas Moore masih mempunyai 2 lagi pemain yang boleh diketengahkan oleh beliau, iaitu Lee Man Hon dan juga Steven Tan.